Alhamdulillah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita tengah hari ini dengan baca ummul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sepatutnya hari ini kita masuk pada halaman 235 ayat 12. Tapi minggu sebelum ni kita berhenti di muka surat 233. Jadi kita habiskan sikit yang muka surat 233 lah. Ada hadis itu. Tentang apa ni, surah Al-Mu'minun ni kan tentang Allah sebut apa perjalanan hidup manusia kan, amal manusia, amal-amal kebaikan, kebajikan yang meletakkan manusia sebagai orang beriman, sebagai orang yang berjaya kan. Ada 7 sifat al-falah. Okey, itu dari ayat 1 hingga 11 tu tentang 7 sifat orang yang berjaya, orang yang bahagia. Kita sambung sikit berkaitan dengan ayat berkenaan lah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Abu Hurairah sebut, kata Rasulullah berkata begini. Ma minkum min ahadin illa lahu manzilani, manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Fa idza mata fadakhala an-nar. Warisa ahlul jannah. Warisa ahlul jannati manzilahu. Fadzalika qauluhu ta'ala ulaika humul warisun. Ini Ibnu Abi Hurairah menceritakan apa yang disebut oleh Abi Hatim lah. Abu Hurairah menceritakan, dia kata Rasulullah bersabda tentang apa yang dimaksudkan dengan ulaika humul warisun dalam ayat sebelum ni kan. Maksudnya ulaika humul warisun tu mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Maksudnya apa? Dalam hadis ni Rasulullah sebut tidak ada seorang pun dari kalian terkecuali memiliki 2 buah tempat tinggal, iaitu tempat tinggal di syurga dan tempat tinggal di neraka. Apabila seseorang mati dan ia masuk neraka, maka ahli syurga lah yang mewarisi tempat tinggalnya. Hal ini difirmankan oleh Allah, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Itu saya sebutkan maknanya. Manusia ni asalnya daripada seperti yang Allah Rasulullah sebut dalam hadis ni. Ya, semuanya mewarisi syurga, tapi ada orang yang akhirnya dia tidak dapat terus mewarisi syurga. Jadi dia masuk neraka. Bila masuk neraka, itu ada orang-orang tertentu lah yang terus mewarisi syurga. Mewarisi itu maknanya dia terus dapat mewarisi lah. Asalnya semua orang berhak masuk syurga. Tapi ada orang, warisan dia tu dapat kat orang lain, ini dia masuk neraka. Na'udzubillah, kita kan dalam solat, kita dalam doa kita kena sentiasa ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan? Dan dalam huraian yang lalu, dalam huraian Ibn Katsir ni, dalam kitab tafsir Ibn Katsir ni, dia ada sebut kalau kita minta daripada hadis Rasulullah, kalau kita minta syurga tu, Rasulullah pesan, mintalah syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi lah derajatnya. Dan ke surat 234. Dalam mengomentari firman Allah, komentar dalam
dalam kita komentar tentang firman Allah ni lah, dalam komen, dalam kita memahami, analisa tentang firman Allah yang berbunyi ulaika humul warisun, huraian kepada hadis tadi lah. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Ibnu Jurayj menuturkan dari Laits dari Mujahid, dia berkata, orang-orang yang beriman mewarisi tempat tinggal syurga yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Kerana orang-orang yang beriman dan orang kafir sama-sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah, Rabb yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi. Maksudnya semua manusia sama, kan? Allah SWT cipta untuk mengabdikan diri kepada Allah dan akhir setelah kita melaksanakan kewajipan kepada Allah SWT, Allah SWT dengan sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, anugerahkan kepada manusia syurga. Orang beriman syurga. Ketika orang-orang yang beriman dapat melaksanakan kewajipan beribadah yang dibebankan kepada mereka, sementara orang-orang kafir meninggalkan kewajipan ibadah yang diperintahkan kepada mereka, maka dengan sendirinya orang-orang yang berimanlah yang akan mengambil bahagian yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir, seandainya mereka mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bahagian yang akan diraih oleh orang-orang yang beriman justru lebih bernilai lagi daripada bahagian yang akan diperoleh oleh orang-orang kafir tadi. Penjelasan seperti ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Burdah, dari ayahnya, dari Nabi SAW berkata. Maknanya dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada lagi hadis ni. Yaji'u yawmal qiyamati nasun amsal al-jibal fayaghfiruha Allahu lahum wa yada'uha 'ala al-yahudi wan nasara. Kelak di hari kiamat, segolongan manusia Muslim akan datang dengan membawa dosa besar sebesar gunung. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menimpakan dosa-dosa itu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini hadis ini ada diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Allah dah sebut Yahudi, Rasulullah dah sebut Yahudi dan Nasrani balasan untuk mereka, kan? Ya. Pada riwayat Imam Muslim yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati dafa'a Allah 'azza wa jalla li kulli muslimin yahudiyyan aw nasraniyyan fayuqalu hadza fikakuka minan nar." Bila mana hari kiamat tiba, Allah mendatangkan kepada orang muslim seorang Yahudi dan Nasrani. Kemudian dikatakan, orang-orang inilah yang membebaskan kamu menjadi tebusan-tebusan dari neraka. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah mengambil sumpah atas nama Allah yang tidak ada ilah selagi dia sebanyak 3 kali kepada Abu Burdah bahawa ayahnya telah menerima hadis di atas dari Rasulullah SAW. Maka Abu Burdah pun bersumpah dengan nama Allah atas kesahihan hadis ini. Ini maknanya para sahabat mereka bersumpah ni ada sebab lah, nak mengakui bahawa tentang kebenaran apa yang mereka nyatakan. Ini maknanya Allah sebut ini orang Yahudi dan Nasrani akan berada di neraka lah, ya. Akan mendapat, asalnya semua orang masuk syurga, ya. Tapi orang-orang yang kufur kepada Allah SWT ambil alih neraka pula, ya. Apa yang diwariskan kepada mereka tu mereka tak dapat, orang lain yang mewarisinya, orang yang beriman. Kandungan ayat ini sama dengan kandungan firman Allah Subhanahu Wa Taala, tilkal jannatul lati nuritha min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Ayat ini terdapat dalam surah Maryam ayat 63. Dan seperti itu firman Allah, wa tilkal jannatul lati awristumuha bima kuntum ta'malun. Dan dalam surah Az-Zuhruf ayat 72, dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Jadi ada ayat dan hadis-hadis ini menguatkan lagi ayat ulaika humul warisun yang cerita tentang syurga itu diwarisi oleh orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita terus kepada halaman 235 ayat 12 hingga 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Maksud ayat ni, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, iaitu berasal dari tanah. Ayat 12 ya. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, iaitu rahim. Ayat 13. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Ayat 14. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kami sekalian benar-benar akan mati. Kamu sekalian benar-benar akan mati. Ayat 15. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Ini proses dia. Allah cerita dengan detail daripada Al-Quran, dalam Al-Quran. Ya. Allah ceritakan dengan detail daripada Al-Quran. Ya. Kemudian tentang manusia ni akhirnya kan bila saintis membuktikan tidak ada, memang apa, beginilah hakikat kejadian. Jadi Allah dah sebut tu memang begitulah sebenarnya. Jadi manusia nak tengok kan, buat kajian, akhirnya kita tengok macam tu lah jadi kita manusia. Asalnya qad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah. Dari tanah ni itulah Nabi Adam alaihissalam dari tanah kan. Kita tengok ayat ni. Ya. Kemudian zuriat Nabi Adam alaihissalam, manusia yang lain, kita semua daripada saripati air mani. Ya. Halaman 236. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pada proses penciptaan manusia dari tanah, kemudian dari setitis air mani dan proses-proses sesudahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman mengkhabarkan bahawa awal proses penciptaan manusia berasal dari suatu saripati, iaitu berasal dari saripati dari tanah. Ini tanah ya. Manusia pertama iaitu Nabi Adam alaihissalam kan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maknanya yang dicipta daripada tanah Nabi Adam alaihissalam sahaja. Ya. Nabi Adam yang maknanya permulaan manusia ni bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Allah cipta, sebut pada kita dicipta daripada tanah, saripati tanah. Ya. Daripada tanah ni maknanya ada huraian daripada Ibn Jarir. Ibn Jarir berkata Adam dinamakan pula dengan nama Tin kerana ia dicipta dari tanah. Tanah Tin tadi sinilah Tin kan. Sementara Qatadah mengatakan Adam diciptakan dari suatu saripati berasal dari tanah. Daripada tanah sendiri kata Ibn Jarir. Manakala Qatadah kata dari saripati dari tanah. Saripati apa makna tanah tu maknanya ambil dia punya pati kan, saripati dia. Maka yang diutarakan Qatadah itu lebih dekat dan lebih sesuai dengan konteks ayat di atas. Kerana Adam diciptakan dari tanah liat, yakni tanah tersebut berbentuk tanah kering dari lumpur hitam, yang diberi bentuk. Maknanya tanah tu kan macam-macam kan, tapi diambil Allah SWT ambil kata Qatadah dia bahagian yang tanah liat yang kering. Bentuk tanah kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Tanah hitam. Kata Qatadah. Hal ini menunjukkan bahawa manusia diciptakan dari tanah. Seperti kalau firman Allah bagaimanapun maknanya tanah lah. Tin itu tanah.
Wa min ayat, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat lain surah Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Di sini turab, disebut turab. Dan tiba-tiba kamu menjadi manusia berkembang biak. Dalam ayat ni Allah sebut turab. Turab itu tanah terumah. Tadi tin tu pati tanah. Ya. Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam min qabdatin qabdaha min jami'il ard. Faja'a banu Adam ala qadri al-ard. Ja'a minhumul ahmar wal aswadu wal abyadu wa baina dhalik wal khabithu wat tayyib wa baina dhalik. Maksud ayat ni, hadis ni ya, daripada Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang digenggam dari seluruh bahagian-bahagian bumi. Maknanya tanah yang luas yang macam-macam, tak ada satu bahagian yang Allah. Kemudian muncullah manusia dengan warna dan tabiat masing-masing. Dari mereka lah muncul manusia-manusia berkulit merah, hitam, putih dan warna kulit di seputan mana kulit bainazal. Seumpamanya lah di antara. Ada merah, ada hitam, ada putih, ada coklat, ada kelabu sawo matang, ada kelabu asap, semualah. Bainazal macam-macam dia ada manusia. Sebab Allah SWT ambil dari berbagai jenis tanah yang kita tengok di muka bumi ni, tanah macam-macam kan. Ada tanah liat kuning, ada tanah yang berbatu, ada tanah berpasir, ada macam-macam lah. Muncul pula manusia yang berperilaku buruk, berperilaku baik, dan manusia-manusia berperilaku di seputar itu. Baina zalik, antara itulah maknanya macam-macam lah. Ada buruk dan baina zalik ni maknanya seumpamanya lagi. Ya. Jadi maksud hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Dawud juga meriwayatkan hadis. At-Tirmizi dan Abu Dawud juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis di atas. Hadis ini darjatnya hasan sahih. Jadi ada hadis tentang seumpamanya, ya, riwayat Tirmizi. Jadi maknanya hadis ini menjelaskan bahawa Adam alaihissalam diciptakan daripada tanah, dari berbagai jenis tanah. Dijadikan, ambil itu saripati tu. Ada macam-macam jenis tanah Allah SWT campur. Ya. Daripada itu lahirlah manusia bermacam-macam rupa paras. Ada yang kulit putih, ada yang coklat, ada hitam, ada kulit yang kemerahan. Kemudian ada rambut kerinting, ada rambut lurus, ada rambut kemerahan, ada rambut hitam pekat. Itu semua pelbagai kejadian manusia menggambarkan sumber itulah, pelbagai sumber daripada tanah. Berdasarkan hadis ini. Kemudian akhirnya daripada itu juga lahir sifat pula. Sifat, macam mana sifat tanah itu sendiri. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang mudah serap air, ada yang tanah keras tu dan dia campak tak pecah kan, tak hancur, macam-macam sifat tanah tu. Begitulah akhirnya jadi sifat manusia ni, perilaku dia macam-macam. Ada baik, ada buruk, ya? Ada berbagai sifat daripada sifat tanah itu sendiri. Ini hadis Rasulullah SAW jelaskan ayat tentang tin tadi. Nabi Adam dijadikan daripada tin. Nabi Adam AS sahaja menjadi daripada tanah. Kemudian generasi anak cucu dia, kita semua dijadikan daripada air mani. Walau bagaimanapun, ayat hadis ini juga menggambarkan bahawa manusia ni akhirnya semuanya adalah daripada tanah. Kita daripada tanah juga. Kita makan makanan yang asalnya daripada tanah. Pokok-pokok kan daripada tanah kan? Pokok-pokok daripada tanah. Binatang pun makan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan.
daripada tanah dan akan kembali pada tanah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Ayat selepasnya. Ya. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Maksud dia, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, iaitu dalam rahim. Dhamir yang tercantum di dalam lafaz ja'alna, dhamir ni apa? Dari segi lughah dan dari segi grammar kan. Nahwu bahasa Arab ni dhamir tambahan huruf ha di hujung kataan tu, dhamir yang dimasukkan dengan nya tu kembali kepada jenis manusia. Kemudian kami jadikan saripati itu, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang dimaksudkannya itu adalah jenis manusia lah. Ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada ayat lain, iaitu وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Ayat dalam surah As-Sajdah ayat 7 hingga 8. Dan kami memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Jadi manusia yang lain, Nabi Adam tu jadi daripada saripati, jadi daripada air mani yang ma'un mahin. Ma'in mahin. Ma'in mahin ni air yang hina. Air disebut dalam ayat surah As-Sajdah ni, nutfah tadi, air mani tu disebut air yang hina. Air hina. Kalau kita tengok air mani, tak siapa pun kata air mani tu satu yang apa? Yang kita tak kata jijik kan. Ini menggambarkan Allah sendiri sebut air mani hina kan. Maksudnya kejadian kita ni daripada suatu sumber yang hina lah. Yang kita tengok, kita bukannya nak, kita tak rasa sangat, tak rasa mulia lah. Kita tak suka baunya, kita air ludah pun kita tak suka kan. Jadi maknanya Allah sebut dah air mani hina. Maknanya Allah nak mengingatkan kita ni jadi daripada sumber yang hina je pun kan. Dan firman Allah Ta'ala, Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin. Ustazah, termute ya Ustazah. Sorry Ustazah, anda termute. Tak dengar kan? Ustazah unmute kan balik? Lama ke baru? Tak ada, sekejap baru-baru. Jadi maknanya ayat ini menunjukkan bahawa kita ni tak mulia mana pun kan. Hina lah. Allah nak sedarkan kita. Dia jadikan kita atas kehendaknya, jadikan manusia ni daripada sumber yang hina pun. Yang kita tak suka kan. Kita tak suka bau dia, tak suka, tak kutip lah. Tak kutip. Benda tu mulia sangat macam intan berlian mutiara tu, kita ambil kan. Air zam-zam pun kita tumpah sikit pun sayang. Sebab mulia lah. Tapi air mani tu macam tu lah Allah sebut hina. Bau pun kita tak suka kan. Jadi dalam surah As-Sajdah ayat 78 Allah sebut lagi ma'un mahin. Dan bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, letak dalam rahim. Ayat ni rahim, tempat yang dipersiapkan untuk apa? Maknanya dia masuk ke air benih tu ke dalam rahim. Kan belajar sains ni, belajar sains percantuman, akhirnya percantuman sperma dengan ovum kan. Lepas tu menjadi ada proses persenyawaan kan, akhirnya jadi apa? Zygote kan. Inilah dalam ayat ni Allah sebut dah istilah-istilah tu. Nutfah, alaqah, mudghah, semua tu. Sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
dalam surah Al-Mursalat ayat 22 hingga 23. Yang dimaksudkan dengan sampai waktu yang ditentukan adalah sampai masa tertentu dan batas waktu tertentu hingga air mani itu menjadi kokoh dan berproses dan menjalani proses dari satu keadaan kepada keadaan lain atau dari satu sifat kepada sifat yang lain. Sifat ni kan kita tengok istilah dah ada tadi. Alaqah, daripada nutqah kemudian jadi alaqah. Oleh sebab itu di sini Allah berfirman, "Summa khalaqna an-nutfata 'alaqah." Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Istilah dia alaqah. Segumpal darah tu jadi seketul kan? Seketul darah, seketul mula daripada kecil. Darah beku tu dia melekat kat rahim kan, umpama macam lintah tu kan. Lintah hisap darah tu dia lekat dekat daging tu, macam itulah. Alaqah ni dekat dalam rahim. Ya, daripada air mani akhirnya berlaku proses persenyawaan, ya. Kemudian menjadi alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Air mani itu air memancar yang keluar dari tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan yang terletak di antara tulang selangka dan tulang di bawah payudara. Ini dijelaskan di sini. Kemudian kami buat menjadi segumpal darah yang berwarna merah dengan bentuk yang memanjang. Macam lintah tu kan. Ikrimah berkata sesuatu yang melekat berwarna merah itu adalah darah. Seketul darah hitam pekat, merah pekat, kehitaman. Lekat kan, kadang-kadang berlaku keguguran, kita tengoklah darah tu ketul-ketul kan. Ya. Firman Allah SWT, "Faqalaqnal 'alaqata mudghah." Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dah lepas jadi darah tu jadi daging. Daging pula. Yang dimaksudkan dengan mudghah adalah sepotong daging yang tidak memiliki bentuk. Darah beku tu dia jadi bentuk lah. Warna macam tu dan tadi merah kehitaman. Kemudian dia jadi daging, warna dia lebih cerah kan. Adalah sepotong daging yang tidak memiliki bentuk dan belum memiliki ukuran. Itu mudghah. Ya? Mudghah. Dia dah jadi bentuk, dah keras. Tadi darah beku lebih lembik darah kan. Dan jadi daging, seketul daging yang tidak memiliki bentuk. Belum ada bentuk lagi. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Kemudian Allah sebut, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Allah jadikan tulang pula dalam daging itu. Maksudnya, lalu segumpal daging itu kami bentuk menjadi sosok yang memiliki kepala. Jadi manusia yang ada kepala. Kedua belah tangan, mempunyai dua kaki, lengkap dengan tulang-tulangnya, urat-urat sarafnya berikut dan urat-urat lainnya. Jadi bentuk manusia lah. Mudghah tu, daging tu, kemudian Allah isi dengan tulang. Kemudian bentuklah telinga, mata, kaki, tangan. Disebut kaki tangan dulu kan, kepala, tangan, kaki, bentuk. Ada embrio kan, embrio tu dah berbentuk dah. Umur 3 bulan, 4 bulan macam mana, akhirnya kita tengok 6 bulan macam mana. Ya. Firman Allah, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Maksudnya, kemudian kami jadikan pada tulang belulang itu sesuatu yang menutupi, membungkus dan menguatkannya. Ini bahagian-bahagian daging yang lain lah. Bisa sebutnya. Firman Allah, ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya adalah kemudian kami meniupkan ruh ke dalam tulang yang dibungkus daging itu. Bila dah jadi bentuk manusia, ada anggota itu, Allah SWT tiupkan ruh pula. Maka ia pun dapat bergerak dan menjadi makhluk yang memiliki pendengaran, penglihatan, perasaan dan pergerakan. Sekarang kita boleh scan dan tengok baby dalam kandungan kan. Umur 4 bulan macam mana bentuknya. Ya. Umur 6 bulan macam mana bentuknya. Kemudian bila dah ada roh tu, dah ada pergerakan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Bila Allah SWT sebut tentang semua ni kejadian kita kena bertasbih. Ya? Allah subhanallah. Kan? Subhanallah, betapa hebatnya kejadian Allah. Ya? Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Maknanya tak ada sesiapa pun yang dapat mencipta makhluk bernyawa. Ya? Tak ada siapa yang dapat mencipta manusia. Boleh buat patung, boleh buat anak patung cantik-cantik, buat patung untuk disembah, tapi tak boleh jadi seperti manusia, tak boleh bagi nyawa. Jadi Allah SWT lah pencipta yang maha sempurna. Al-Awfi menuturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain itu, maksudnya adalah kemudian kami memindahkannya dari satu proses kepada proses yang lain hingga ia terlahir menjadi seorang bayi. Kemudian ia tumbuh menjadi seorang anak kecil. Selanjutnya ia beranjak remaja dan menjadi dewasa. Kemudian ia menjadi tua, lanjut usia dan renta tidak berdaya. Renta tu lemah, tidak berdaya dah tua kan, lanjut usia mulalah kembali seperti bila dah tua dia kembali putaran kehidupan tu dia jadi macam kanak-kanak lagi baliklah. Jadi lemah, tidak berdaya, kena suap makan, berjalan berlarat. Tu maknanya dia putaran kehidupan usia macam tu lah. Allah SWT jadikan. Gitulah sempurnanya kejadian penciptaan Allah. Kadang-kadang berlaku juga keguguran, bleeding, tumpah darah, tak berbentuk lagi, turun darah. Kemudian berlaku juga keguguran yang peringkat awal keguguran, keluar tak nak darah ketul-ketul. Kadang-kadang berlaku juga dah sempurna berlaku keguguran. Itu menggambarkan bahawa Allah SWT dia maha sempurna penciptaan. Ilmu dia maha berkuasa. Dia boleh menjadikan manusia cantik semuanya, sempurna semuanya, nak putih-putih semua, nak sempurna daripada awal, sejak daripada benih tu sampailah lahir dengan sempurna dengan cantik. Allah SWT boleh je nak buat. Tapi menunjukkan Allah SWT maha kuasa, dia boleh buat macam-macam. Dia nak tunjuk pada manusia tentang kekuasaan. Dan dalam itu ada ujian kepada manusia. Kalau tak sempurna, tak dapat apa yang seperti mana yang kita nak cantik semua tu, Allah suruh kita SWT Allah SWT suruh kita sentiasa berdoa pada dia, bergantung kepadanya, nak yang baik, nak sempurna, minta pada dia. Dia berkuasa menjadikan segala-galanya. Dia kadang-kadang jadikan ujian kepada kita supaya kita ingat kepadanya, supaya kita sentiasa kenal diri kita, sedar bahawa kita hamba yang lemah. Allah COVID. Ya. Masya Allah jadikan COVID ni lah. Macam tu lah. Allah boleh je nak jadi kehidupan orang mukmin selamat semuanya. Kan? Tapi Allah SWT jadikan ujian. Di sebalik ujian tu ada sesuatu hikmah. Kan? Kadang-kadang kita dah berusaha berikhtiar, ada juga masalah. Kan? Itu Allah SWT nak uji. Bukan Allah tak mampu buat jadi sempurna. Bukan Allah ada kelemahan menyebabkan kita ada masalah. Kan? Bukan Allah ada kelemahan menyebabkan kadang-kadang anak tak lahir sempurna. Bukan Allah ada kelemahan menyebabkan dalam hidup kita ada macam-macam masalah. Tetapi itu menggambarkan kekuasaan Allah. Dia boleh buat ikut kehendak dia. Dan apa yang dia nak suruh kita kenal diri kita dan kenal dirinya. Kan? Kita kenal diri kita, kita tahu kita maha lemah. Sangat lemah. Kita kenal Allah, kita tahu Allah SWT maha berkuasa. Bila macam tu, kita kena kembali pada Allah lah. Dia yang ciptakan kita. Dia yang boleh menjadikan kita ikut kehendak dia. Dan dia mengharapkan kita meminta kepadanya, berdoa kepadanya, kita doalah pada Allah. Dan ujian itu juga adalah sebagai tanda kasih sayang. Kasih sayang Allah kan. Ujian tanda kasih sayang. Macam apa? Raya kan? COVID. Sekarang ni kan ujiannya. Ujiannya macam itulah. Kadang-kadang kita rasa lemah, kenapa lah. Kadang-kadang orang yang kita kata musibah ni selalu kena kepada orang yang buat dosa kan. Tetapi kan kadang Allah turunkan bala tu kepada semua orang. Ramai orang yang meninggal akibat COVID ni orang-orang yang baik-baik. Tak dosa dia banding dengan orang lain yang buat salah tapi kena kat dia orang. Ini tanda kasih Allah. Ya, ada hikmahnya. Allah ambil dia ada sebabnya. Ya. Ada tanda kasih sayang Allah di situ. Supaya Ustazah, ya. nak tanya.
Betul ke yang meninggal sebab COVID ni dia dikatakan syahid sebab dia meninggal dalam wabak? Betul ke Ustazah? Kalau ikut dalam hadis-hadis Rasulullah sebut orang meninggal syahid kecil lah, syahid dunia kan, mati lemas, mati bersalin, itu syahid kecil, syahid di dunia, bukan syahid yang tak payah dimandikan macam orang syahid dalam perang tu. Oh. Maknanya ni antara orang-orang yang Allah pilih, cara meninggal dia lebih baik daripada orang lain dalam keadaan yang lain. Dalam keadaan Allah SWT dalam dia meninggal pun maknanya ada hikmah untuk dia, ada hikmah untuk orang lain. Kita selalu sebut tu syahid kecil lah. Tapi ini kita nak kata fatwa mengatakan ini syahid tu tak ada lah kan. Ini syahid tu sebab dia meninggal dalam keadaan, meninggal kan sakit kan. Kita sakit sekalipun Allah SWT bagi pahala. Jadi orang-orang yang meninggal dalam COVID ni kebanyakan meninggal dalam keadaan dia tahu dia dah menderita, sakit, dalam waktu tu dia istighfar, ingat pada Allah kan. Kita tengok juga dalam suasana hari ni doktor-doktor tu bawa handphone kepada mak ayah yang sampai dah dilihat macam dah sampai masa nak meninggal kan. Suruh mengucap bagi anak-anak, waris-waris tengok keadaan, ajar mengucap, minta maaf. Kan itu meninggal dalam keadaan yang kira keadaan yang baik lah kan. Keadaan yang baik macam tu. Itu maknanya tanda-tanda meninggal dalam keadaan kita kata syahid lah kan, syahid dunia. Nak kata syahid dulu tak dalam sejarah Rasulullah tak pernah sebut tentang COVID ni sebab tak ada dulu kan. Tapi Rasulullah sebut meninggal dalam keadaan lemas, ya? Meninggal dalam keadaan ibu meninggal waktu bersalin, meninggal dalam keadaan berjuang jugalah. Berjuang dengan kesakitan kan. Berbanding dengan yang lain tu maknanya ini antara contoh-contoh yang boleh kita relatekan dengan hadis-hadis yang Rasulullah sebut. Itulah syahid kita kata syahid dunia, syahid kecil kan. Mereka ni boleh kita kata mereka meninggal dalam husnul khatimah? Husnul khatimah kan. Husnul khatimah ni akhirnya dalam keadaan dapat mengucap itu yang kita nak kan. La ilaha illallah. Itu yang kita minta selalu tu. Kita minta doa kan. Allahumma htim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Mereka Allah anugerahkan nak meninggal dah tahu. Ya? Dah dapat rasa, sempat mengucap, sempat minta maaf, sempat istighfar, taubat. Itu husnul khatimah lah. Bukan semua orang dapat kan. Jadi antara hikmah dia itulah. Meninggal mati ni suatu yang pasti kan. So pasti kita mesti mati. Kita tak tahu macam mana kita mati. Jadi orang yang meninggal waktu COVID ni itulah antara hikmah dia. Ya. Tengok kita tak nak kan, kita tak nak kita minta pada Allah SWT supaya dijauhkan daripada wabak ini. Ya. Kita mintalah, kita ikhtiar kita kan. Tapi kalau dah sampai masa reda, orang yang ni pergi reda kan, dah sampai masa tu reda. Kita kalau kita berniat macam ni lah, dalam keadaan apa pun kalau berlaku kepada kita harap kematian kita dalam bukan berlaku kepada kita, maknanya kematian kita harap dalam keadaan husnul khatimah. Dalam apa keadaan tu kita tak tahulah, ya. Tapi yang penting kita minta husnul khatimah. Jadi kita tak boleh jugalah nak minta mati sekarang. Naklah mati dalam COVID ni, nak syahid lah. Itu tak boleh minta mati kan. Sebab apa? Sebab kita ni, kita takut mati. Kita kena ingat mati tapi kita takut juga. Sebab apa? Kita banyak dosa. Kita banyak lagi benda tak sempat buat. Jadi kita minta Allah SWT berikan kesempatan kita nak buat baik. Nak betulkan apa yang salah. Kematian orang lain tu jadi pengajaran kepada kita. Kita ingat kita akan mati juga. Kan? Kita tak nak minta mati. Mudah-mudahan minta mati. Kita minta Allah SWT batikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tengok orang lain meninggal, kita insaf. Kita bersedia. Akan tiba pula masa kita. Kan?
Jadi kalau kita minta-minta belum tentu Allah nak bagi dalam keadaan kan, dalam keadaan yang baik. Jadi kita minta mati dalam keadaan baik. Mati adalah satu yang pasti. Okey, kita. Ustazah nak tanya. Ya, Tijah. Siapa nak tanya? Tak nampak. Siapa nak tanya tadi? Macam termute suara. Tadi, Oh sorry. tadi, Tu nak tanya kalau ada suasana yang kita kata dia meninggal dalam tidur kan, macam tak sedar lah tiba-tiba pegang dah tak ada kan. Jadi dalam keadaan tu macam sajalah dia terfikir dia sempat ke mengucap ataupun dia mengucap dalam minda separuh sedar ke. Macam mana keadaan tu? Sebab tu kita nak tidur tu baca doa. Sebab tu nak tidur. Kan? Jadi sebelum ayat terakhir kita tu. Ayat terakhir kita sebelum meninggal dalam tidur itulah penentunya. Kan? Nak kata penentu tu tak maknanya. Kita mengucap, kita dah mengucap kan? Dah mengucap itu maknanya ayat terakhir. Itulah. So kita elok pesan lah. Bukanlah pesan berpesan lah. Macam kadang orang sakit kan. Karena dia tak tentu kan. Bila anytime dia boleh terus meninggal kan. Jadi eloklah berpesan pada dia. Walaupun kita tak nampak nak ajar dia mengucap kan. Kata contohnya. Dia pejam rumah terus pergi kan. Nak tidur kan. Nak tidur kita jaga misalnya jaga mak ayah sakit kan. Tidur kita ucap kat telinga dia mengucap ini ucap la ilaha illallah. Kita pelelap kan. Kalau bangun lagi kita ucap alhamdulillah pula. Kan ucap alhamdulillah doa pula supaya kan kita syukur kita Allah SWT bagi panjang lagi masa hayat kita. Kan? Jadi sebelum tidur tu ada doa tidur kan. Kita biasa baca Allahumma bismika ahya wa amut kan. Ada satu doa tidur yang lain tu maknanya kita berbaring kita minta pada Allah SWT. Ya, andainya kita terus lagi hidup, kita minta Allah SWT bagi kita teruskan kehidupan yang baik. Kalau andai kata kita meninggal, kita minta Allah SWT tempatkan kita bersama orang-orang yang soleh. Kan? Ini ada doa tidur. Nanti kita kongsi doa tidur. Okey. Terima kasih Ustazah. Nanti nak sebut Imam Al-Ghazali dia kan nak tidur dia buat surat wasiat letak bawah kita ke surat wasiat ni sensitif lah macamlah kita kan bila buat surat wasiat macamlah nak kidah kita pun mula risau kalau kata mak ayah suruh sebut pasal wasiat-wasiat ni tapi para ulama dia sentiasa peringat tidur ni umpama kita mati. Imam Ghazali kata kita tulis apa-apa yang kita nak pesan pada anak-anak tu letak bawah bantal. Kalau kata andai kata kita masih hidup diberikan kesempatan hidup lagi, surat tu ada juga kan? Tak apalah. Maknanya sentiasa ada bawah bantal tu. Nanti bila kita dah tak ada, adalah di situ apa pesanan kita. Maknanya memang tidur tu mati lah. Mati sekejap. Sebab kita takkan sedar, kita takkan tahu bila kita nak mati. Kali terakhir kita, maknanya kita sedar hanyalah bila kita tersedar di alam barzah esok, dalam kubur. Kan? Kita takkan tahu bila masa kita mati. Macam kita tidur lah, kita berangan ke, kita baca doa ke, kita tak sedar pukul berapa, saat bila kita terlelap tu. Kan? Kadang-kadang baca surah An-Nas tak ada habis pun. Sedar esok dah kita dah tertidur. Waktu bila tak sedar kan. Kita kena bersedia lah. Okey. Kita sambung. Imam Ahmad di mana dia kata surat? Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada hadis lagi. Dia berkata, Rasulullah telah memberitahu kepada kami, Shadiqul Masduq, yang benar dan membenarkan. Sabda Rasulullah,
Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaka fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa hal huwa shaqiyyun aw sa'id wa walladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayuhtamu bi'amali ahli an-nar فيدخلها فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم بعمل أهل الجنة فيدخلها. Hadis ini panjang ya. Maksudnya sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut, dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah dalam bentuk air mani tadi. Lalu dalam masa 40 hari berikutnya berubah menjadi alaqah, segumpal darah. 40. Kemudian setelah 40 hari berikutnya berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian Allah mengutuskan seorang malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan roh padanya, seraya menuliskan 4 perkara, iaitu menetapkan tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya dan ketentuan apakah ia tergolong orang yang celaka ataukah orang yang berbahagia. Celaka ni yang tak nasib baiklah. Maka demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang disembah dengan sebenar selain dia, sungguhnya salah satu di antara kalian selalu beramal dengan amal perbuatan ahli syurga hingga tidak ada satu jarak antara dirinya dengan syurga terkecuali hanya sehasta saja. Kemudian ada ketetapan terdahulu dari Allah bahawa ia akan mengakhiri perbuatannya dengan amal perbuatan ahli neraka. Maka ia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan ahli neraka. Maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan seseorang yang selalu beramal dengan perbuatan ahli neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka terkecuali hanya satu hasta sahaja. Satu hasta sahaja. Kemudian ada ketetapan terdahulu dari Allah bahawa ia akan mengakhiri perbuatannya dengan perbuatan ahli syurga. Maka ia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan ahli syurga. Maka masuklah ia ke dalam syurga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi, faham tak hadis ni? Ya? Maksudnya, Allah dah tentukan semuanya tentang diri kita. Ya. Allah dah tahu. Kemudian Allah mengutus malaikat meniupkan roh. Kemudian Allah tuliskan tentang 4 perkara. Rezeki, ajal, amal perbuatan. Dan ketentuan takdir untuk kita. Termasuk yang golongan orang yang bernasib baik, masuk syurga, ataupun golongan yang tidak bernasib baik. Ada juga berlaku orang yang mula-mulanya dia buat baik, dah dekat dengan syurga. Tapi akhirnya berakhir dengan su'ul khatimah. Ada juga orang yang semasa hayatnya buat jahat, tetapi akhirnya berakhir dengan dia Allah SWT tempatkan di syurga. Ini semua dengan takdir Allah. Ya, semuanya boleh berlaku. Tapi maksudnya Allah SWT dah tahu semuanya tentang kita. Kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Tapi kita kena yakin Allah SWT bersifat maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha adil, maha teliti kejadiannya, dan dia SWT, Allah SWT telah menghidupkan kita bukan dengan cara yang sembrono, bukan cara yang sia-sia. Suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Allah SWT dengan segala sifat kesempurnaannya, dengan sifat pengasih penyayangnya tu, dia tentukan takdir kepada manusia tu memang dengan penuh keadilan, dengan penuh kasih sayang. Maknanya kalau nak Allah SWT nak suruh kita masuk syurga, Allah SWT berikan petunjuk, berikan Al-Quran, berikan
menjadikan kita Rasul, Rasulullah SAW adalah untuk membawa manusia menuju ke jalan yang selamat. Ajak semua masuk syurga. Boleh kan? Allah SWT berikan segala persediaan untuk kita hidup selamat. Ya? Allah bagi akal, fikiran. Allah SWT berikan berbagai nikmat, ya? Nikmat dalam kehidupan ini. Segala anggota yang kita ada tu Allah SWT berikan kemampuan untuk melaksanakan amal yang membolehkan masuk syurga. Jadi dalam Al-Quran itu mengandungi segala petunjuk yang membolehkan orang pilih jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang selamat. Tapi kalau jadi tak selamat juga tu mesti ada sebabnya. Allah SWT tentukan segala takdir tu ada sebab-sebabnya. Bukan Allah bersifat zalim, tiba-tiba je orang tu baik, akhirnya Allah nak letak dalam neraka, letak je. Kan? Bukan begitu. Allah SWT, kita tengok dalam semua kejadian makhluk ni, Allah jadikan dengan penuh teliti, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dengan penuh keadilan. Ya? Semua jadi dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah itulah akhirnya tertentu takdir untuk kita. Kalau orang tu masuk neraka, ada sebabnya. Sebelum tu dia jadi kafir, ada sebabnya. Orang tu masuk syurga dan sebelum tu dia buat baik, ada sebabnya. Semuanya ada sebabnya lah. Ya? Tentang rezeki kita jadi kaya, jadi miskin, ada sebabnya. Allah menentukan takdir untuk orang tu jadi kaya, jadi miskin. Ya? Dia suruh kita usaha, kadang-kadang usaha pun tak jadi juga, miskin juga. Allah tahu sebab-sebabnya juga. Ya? Kadang kita tahu, kadang kita tak tahu. Tapi kita disuruh sentiasa berikhtiar. Kalau ikhtiar tak jadi juga, Allah tak kira hasilnya. Allah kira usaha itu adalah suatu jihad, suatu ikhtiar. Kan? Allah tak kira apa maknanya. Allah tak kira kita buat tu nampak baik, itu dikira itu yang kira pahala, tak. Melakukannya, berikhtiar melaksanakannya itu adalah satu yang dikira oleh Allah SWT sebagai amalan yang dinilai. Jadi dia dah tahu tentang kita, tentang rezeki, tentang jodoh, tentang semuanya lah. Ini Allah SWT, Rasulullah sebut dalam hadis ini, 4 perkara ni. 4 perkara ni asas lah. Tentang rezeki ada segalanya di situ. Kita usaha, kita tak usaha, jadi kaya, jadi miskin, kita memberi atau tidak, kita infak atau tidak, kita akhirnya memerlukan daripada zakat ke, memberi zakat ke, semua tu masuk dalam. Tentang ajal tu, tentang sakit, sihat, bila kita meninggal, waktu umur kita meninggal bila, tua, muda, itu semua berkaitan dengan ajal lah. Kan? Meninggal muda, meninggal tua, meninggal sebab meninggal tu semua ada. Dan amal-amal perbuatan semua itu Allah SWT dah tahu. Tapi Allah SWT jadikan dunia ini sebagai pentas kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini maknanya untuk laksanakan apa yang Allah dah atur. Cuma Allah SWT bukan seperti mana manusia buat pentas lakonan lah. Ya? Kadang-kadang ada orang tu dia suruh berlakon watak zalim. Disuruh lakon watak jahat, ada orang tu dipilih untuk lakonkan watak baik, itu pengarah pilih, kan. Kadang kita nampak benda-benda ada ketidakadilan sebagai manusia tu, ada ketidakadilan dalam bila manusia mengatur sandiwara kehidupan ni. Tapi dalam kehidupan ditentukan oleh Allah SWT penuh dengan keadilan. Semua perkara terjadi dengan apa? Kehendak Allah, dengan izin Allah. Ya? Ada berkaitan dengan usaha manusia adalah ditentukan oleh takdir Allah. Hasil daripada usaha manusia juga adalah daripada takdir Allah. Jadi masuk syurga, masuk neraka adalah takdir Allah. Ya. Okay. Kemudian firman Allah SWT Azza wa Jalla, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya adalah ketika Allah menjelaskan kemahakuasaannya dan kasih sayangnya dalam proses penciptaan manusia, dari air mani, kemudian air mani itu berubah dari proses yang satu kepada proses yang lain, sebagai peringkat perubahan, kan. Dan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, hingga dari proses itu terbentuklah sesosok manusia yang sempurna.
Maka Allah berfirman, Maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Allah SWT Maha pencipta. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Penciptaan Allah ini penciptaan yang terbaik. Tak ada siapa pun dapat mencipta sebaik Allah SWT. Ya? Kita boleh buat dengan izin Allah, kita selalu je berlaku masalah. Ya? Tidak sempurna, tak jadi. Allah SWT buat semua jadi, semua sempurna. Ya? Semua sempurna. Firman Allah, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Allah sebut pula tentang kematian. Akhir kehidupan kita adalah kematian. Maksudnya bahawa setelah kemunculan pertama dari yang tadinya tidak ada, daripada asalnya tidak ada, nescaya kamu sekalian akan mengalami kematian. Akhir kehidupan adalah kematian. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Iaitu pada kemunculan yang terakhir kalinya setelah mati hidup balik pula. Ya. Bagaimana firman-Nya? Summallahu yunshi'u. Summallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Allah hidupkan balik pula. Dalam surah Al-Ankabut ayat 20. Iaitu pada hari kebangkitan, hari di mana seluruh roh dipulangkan kepada jasadnya. Saat itu seluruh makhluk dihisap, diperhitungkan amal perbuatannya untuk kemudian diberikan balasan atas amal perbuatan yang ia lakukan. Jika perbuatannya baik, maka balasannya pun baik. Namun jika perbuatannya buruk, maka balasannya pun akan buruk. Itulah. Dan Allah SWT cerita dengan daripada ayat 12 ni, daripada ayat 1 hingga 11 dan ayat 12 hingga 16, Allah SWT menceritakan tentang manusia, perjalanan hidup manusia secara detail sebenarnya. Satu persatu. Daripada tak ada kepada ada. Kemudian, ayat 12 hingga 16 lah. Daripada tak ada kepada ada, kemudian mati. Tak ada tu mati lah. Daripada asalnya tak ada kepada ada. Kemudian mati, hidup balik, dihimpunkan di akhirat, dibangkitkan, dihimpunkan di akhirat, dihisap. Kemudian lima balasan. Ya, surga neraka. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ini bangun pada hari kiamat, ada soalan lain pula di sana. Ya. Sebelum tu ayat 1 hingga 11 Allah SWT ceritakan, Allah mulakan dengan motivasi. Ya. Orang mukmin ni orang berjaya. Dia berjaya buat apa? Dengan melakukan apa? Ada 7 perkara itulah. Ya. 7 perkara itu. 7 perkara yang gila. Ada 7 perkara dalam ayat 1 hingga 11 ni. Jadi Allah SWT dalam ayat 12 tu ingatkan kita pula. Ya. Itu nak jadi berjaya, jadi bahagia semua tu Allah SWT suruh buat tu, suruh buat ni kan. Jadi apa? Jaga solat, khusyuk dalam solat, ya. Jauhi perkara lagha, menunaikan zakat, kan semua kan. Ada 7 perkara. Meninggalkan, menjaga kehormatan diri, ya. Menjaga kehormatan diri, menjaga solat, itu semua termasuklah. Kemudian Allah ingatkan kita tentang kejadian diri kita. Ayat 12 hingga 16 ni. Ya. Maknanya Allah mengajar kita mengenal diri untuk mengenal Allah. Ya. Mengenal diri untuk mengenal Allah. Kita adalah hambanya yang hina. Allah SWT saja yang hebat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Masa pun dah cukup-cukup. Ya. Kedua. Jadi itulah, ya. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran, ya. Kita kenal diri kita, kemudian kita buat untuk jadi orang yang bahagia. Allah dah tunjuk kepada kita apa yang patut kita buat. Allah tentukan syurga dan neraka untuk kita, ya. Dan sebenarnya Allah tetap asal tu maknanya syurga. Semua orang berhak dapat syurga. Kalau dia terus lakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Kalau dapat neraka, ada sebab. Allah dah sebut dari awal dalam surah ni kan, buat apa. Jadi maknanya dapat syurga dan neraka tu ada sebab-sebab. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Jadi kita akhirilah, ya. Masa dah cukup, kita akhiri dengan
tasbih kafarah dan surah Al-Asr, dan kita doa. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa fatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina jaddatina لمشايخنا لأزواجنا لأبنائنا لإخواننا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amy ada, Amy? Mudah-mudahan cepat sihat, Amy. Doa tadi mudah-mudahan kita sihat ni kan, cepat sihat. Anak-anak okey. Alhamdulillah. Positif juga anak. Positif. Oh, kanak-kanak pun kena ya. Kena. Mudah-mudahan cepat sembuh lah kan. Rasa simptom ada. Simptom. Ada. Mula-mula demam. Lepas tu hilang dia rasa dengan bau. Dah kurang dah sekarang. Dah kurang. Maksudnya dah pulih sikit-sikit. Batuk je dah ada lagi. Amy makan ubat lah ya. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sihat. Ya, sihat. Ya. Kadang-kadang kita pun tak tahu daripada mana punca kan. InsyaAllah kita sama doa mudah-mudahan ini sihat ya. Itulah ya. Hari ni apa kalau kita tengok dalam Ustazah Masirah ada bagi kot link untuk kita ada buat macam salawat ya, salawat, doa. Mudah-mudahan kita semua dijauhi daripada wabak ini, dan kalau kena kita minta sembuh kan, kembali seperti biasa. Jadi kalau nak join majlis salawat tu bolehlah nanti Ustazah bagi link kan. Kita bersolawat ni, dalam kita bersolawat hari Jumaat kan, ambil kesempatan Jumaat ni banyakkan solawat. Lepas tu kita, kalau tak dapat pun kita sendirilah bersolawat kan, solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Kemudian kita doa, solat hajat, kita doakan untuk Amy, untuk semua mereka yang terkesan ya, dan kita minta juga supaya wabak ini cepat berakhir. Kita tak tahulah bila, tapi
Allah Maha mengetahui lah. Setiap yang awal mesti ada akhirnya kan. Jadi kita berbaik sangka dengan Allah dan kita bergantung kepada Allah insya-Allah. Aku nak qauli hadza astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih Ustazah. Insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.